Saya pernah duduk bersama almarhum Tunggu Datuk Ismail Kamus, belajar dengan beliau. Jin ni orang tak boleh tengok, tak boleh. Ya, Tunggu Datuk Arundin almarhum pun sama juga sebut, tak ada istilah masuk dalam botol pergi baling ke mana ke, tak ada. Dalam perubatan Islam tak ada. Ustaz Fauzi Musafak masih lagi saya pengusi Persatuan Perubatan Islam ni, dia beritahu pun benda yang sama. Tapi kadang-kadang kita ni mengarut pun ada juga. Bagus lagi tak siang tadi dia kata macam, Ustaz, saya tanya, puan rasa sakit ke tidak? Saya tak rasa apa-apa, tapi cuma Ustaz tu kata dia nampak jin kat saya. Saya takut dia yang masuk jin. Ini masalah kadang-kadang kita. Istilah Ustaz ni istilah lah, istilahi, Allahu'alam. Saya pun tak kenal Ustaz tu yang disebut nama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Tuan Imam, usi dan seluruh tuan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada malam ini, akhirnya dapat juga sampai di sini. Lama betul rasanya tak masuk surau ni, ya. Alhamdulillah, dia ada beberapa surah ni ada sentimental value sikit. Antaranya Madrasah Al-Ikhwan ni lah. Zaman-zaman orang daripada Melaka pun datang sini juga, ya. Subhanallah. Ala kulli hal, tuan-tuan, ya. Surah tak ubah juga, macam tu juga. Cuma ada sikit-sikit lah internal dia saja. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita manfaatkan sikit pertemuan kita. Saya baca sikit daripada kitab lah, kalau tidak sekadar menengok muka saya je sudahnya. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat, saya pun dapat manfaat juga, insyaAllah. Saya baca sikit daripada kitab yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Ini masuk dalam sebahagian tasawuf moden lah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Saya ingat kitab ni pun satizah kita banyak yang bawa. Mungkin tuan-tuan pun dah khatam kali ni, mengulang lah kot, ya. Sifat orang yang mendapat kebaikan. Sifat orang yang mendapat kebaikan. Misalkan kadang kita rasa kita ni nak masuk daripada kalangan orang salihin, orang baik-baik, tapi kadang-kadang kita tak perasan kita tak termasuk pun.
ciri-ciri itu tak ada pada kita pun. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 1-5, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ini ayat biasa kita baca. Sebenarnya dalam ayat ini ada satu panduan yang cukup besar kepada kita. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa surah Al-Baqarah ini adalah satu surah yang ada di dalamnya 1000 macam perintah, 1000 macam larangan dan 1000 macam khabar. 1000 ni bukan nombor macam kita sebutlah, beribu orang datang. Bila dia menghitungnya, sebenarnya nak merujuk kepada banyak. Di antara kelebihan surah Baqarah ini, jika dibaca dalam rumah, syaitan lari. Sebab itu kalau orang pindah rumah, bagus baca surah Baqarah dulu, jangan sibuk tahlil dulu. Kita ni mati tahlil, masuk rumah tahlil, pergi ke Mekah tahlil, balik Mekah tahlil, standard aja. Taklah salah, itu pun bagus juga. Sekurang-kurangnya dia memuji Allah Ta'ala pada dia berjoget. Cuma nak kita fahamkan yang lebih tepat. Kan itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, nanti kita akan bacakan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fi suratal Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Hadis ini ulama bincangkan ada dua. Pertama, ada pandangan yang menyebut kerana kubur tak dibacakan Al-Quran, ya, kerana kubur tidak dibacakan Al-Quran, itu pandangan. Yang kedua, kerana rumah yang tidak ataupun yang sunyi daripada bacaan Al-Quran itu seperti kubur. Itu. Maka dia kata, fa innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka tidak dimasuki syaitan. Itu kelebihan surah Al-Baqarah. Kekurangannya dia panjang. Orang baca mungkin mabuk dulu, pasal tak habis-habis kan, 2 juzuk dia saja. Kita Yasin bolehlah act, itu pun miming. Pasal baca ramai, imam yang pegang mikrofon, cuba kita gilir-gilirkan mikrofon tu, nak tahu baca ke tidak dia. Tuan, saya tengok di Singapura satu ketika bulan Ramadan, habis daripada solat tarawih, sebahagian makan, sebahagian tadarus. Dia bagus sana. Di tadarus tu sebahagian daripada cara, makan juga sebahagian. Siapa nak makan silakan di bahagian hall luar, siapa tadarus silakan sini. Bukan makna tunggu orang tadarus habis baru makan, tak. Orang tadarus habis solat saja terus tadarus. Yang lapar terus makan, yang tadarus lapar bangun makan, kenyang balik, bukan patah balik. Tu. Dia tadarus tu, setiap orang yang baca dibaginya mikrofon. Jamin. Saya tengok ikut TV tu, kata canggih betul dalam Singapura ni. Kalau kita tadarus, suruh baca pun balik dah.
kan, tadarus, silakan Ji baca. Tak apalah, saya balik dulu lah, kata dia. Kalau bagi mikrofon, itulah hari terakhir dia datang. Bangkali lah tuan-tuan ni. Sebab tu kita kadang-kadang bila baca surah Yasin memang act sikit lah, kan? Sebab kita punya tajwid pun orang tak dengar, pasal dia pun baca di sebelah. Yang pertama. Yang kedua, orang sebelah pun sama macam kita tunggal langgang juga. Jadi okey lah tu. Tu masalah. Tapi ini yang disebut oleh Nabi SAW. Bacalah surah Baqarah. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau baca surah Baqarah ni kita pasang radio saja boleh? Boleh juga. Pasang apa nama? Yalah, maknanya melalui bacaan yang dirakam saja pun boleh. Itu kira termasuk jugalah membaca surah Baqarah tu. Cuma jangan buat selalulah, tu je. Khawatir besok di akhirat radio tu masuk syurga. Kita tak ada harapan. Dah dia je mengaji. Dan dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, ada disebutkan oleh Nabi SAW, Iqra'u Az-Zahrawain, bacalah Az-Zahrawain. Az-Zahrawain ini disebut oleh Nabi SAW surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Dua surah tu, Al-Baqarah dan Ali Imran. Baqarah saja demam dah, Ali Imran sadaqallahul azim. Tapi Nabi pesan, fa innahuma ta'tiyani ka ghamamataini aw ghayayataini aw ka'annahuma firqani min tairin sawafah tazillani sahibahuma yaumil qiyamah. Kerana kedua-duanya nanti di akhirat, dua surah ini akan datang dalam bentuk awan yang jernih tergantung. Maknanya dia macam payung. Kedua awan ini sentiasa menaungi orang yang suka membaca kedua surah ini dan mengamalkannya pada hari kiamat besok. Maknanya kelebihan. Kalau besok kiamat besok, tuan-tuan tengok, tuan-tuan semua ada awan yang menaungi. Yang ceramah je tak ada. Tahulah tuan-tuan bahawa penceramah tu tak baca. Tu kelebihan surah tu, kalau boleh diamalkan. Tapi kita pun, yalah, tapi surah ni okey kot nak, Kahfi jalan belum lagi tak apa, kita pelan-pelan. Baru ni saya di ceramah di Kelumpur. Sebenarnya ceramah memang di Kelumpur je, negeri lain tak berceramah lagi. Ni Kelumpur saja baru boleh. Dan Selangor baru di announce kan. Tengok hari ni punya berkeliling dah boleh juga dah. Pak Gaya tak ada berceramah dah lah lepas ni. Pasal berceramah semua ada masjid surau. Tengok kata Selangor dah boleh, kuliah subuh boleh, tazkirah pun boleh Ramadan, alhamdulillah. Tu kadang-kadang ni lah tuan-tuan ni, dia kalau kita ada rasa dalam beragama ni, tu yang disebut sebagai halawatul iman. Dia ada rasa tu. Dia kalau rasa biasa je, boleh Ramadan tahun ni tarawih, tarawih dia situ je, maknanya tak ada perasaan apa dia. Dia rasa tarawih tu macam sembahyang biasa je. Dia rasa Ramadan tu biasa-biasa saja. Yang ini risau kita kalau kita belum dapat kemanisan iman tu, yang disebut Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Jadi dua surah ini kalau boleh diamalkan, bagus. Saya kata tadi ada surah tu dibuat lepas insya' baca surah Al-Mulk ramai-ramai, sekejap je. Surah Al-Mulk ni kalau ikut dua muka suku, dua sampai pun suku, dua muka 3 baris 4 baris, itu je lah lebih kurang, sebagai menggalakkan orang untuk baca. Tak apalah, baca je lah tuan-tuan ni.
pada tak baca pun payah juga. Jadi kurang-kurang baca. Baik, itu sebahagian daripada kelebihan surah Al-Baqarah. Tapi saya tak nak baca semualah tuan-tuan, sebab kita ceramah pun limited period. 8.45 paling lewat tu rasanya. Lebih pada tu kan polis datang 10,000 yang main, tak baloi tuan-tuan. Kalau dapat 15,000, 10,000, ada lagi 5,000 kan. Allahu Akbar, macam-macam. Tak apalah, orang nak sebenarnya nak menjaga, tujuan nak menjaga. InsyaAllah. Baik, kita tengok tuan-tuan sikit daripada surah Al-Baqarah yang 5 ini. Ada di sana isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat ketakwaan, ataupun termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapat, ataupun tanda orang-orang yang melakukan amal soleh. Pertama, Allah sebut dalam surah Baqarah tadi ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Dalam ayat ni Allah sebut orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Maksud ghaib ni kan alam ghaib. Sebab itu kita dalam sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahawa ada perkara yang kita imani secara sam'iyat. Sam'iyat ni maknanya dengar saja. Dan yang kita dengar itu daripada firman Allah, atau kita sebut wahyu Allah, atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara sam'iyat, perkara ghaibiat, perkara yang kita tak dapat tengok. Misalnya azab kubur. Tak ada siapa menengok. Kita kalau menengok demam, yang main pesan bolehlah, pesan kan, bila kita kuburkan orang kan kita pesan boleh. Tengok belum tahu lagi. Kita tengok orang baca talqin tu, nanti akan datang kepadamu, tu dia pesan tu. Cuba dia duduk sekali sesama dalam tu, berani ke tak berani. Sebab itu perkara sam'iyat ataupun ghaibiat ni perkara yang kita hanya imani melalui nas-nas Al-Quran ataupun hadis Rasul SAW. Saya pesan sikit, bila dia menyebut sesuatu yang sifat ghaibiat ataupun sam'iyat, kita kena pastikan dia punya sumber itu mesti sahih, mesti sumber yang sahih. Kalau fadailul amal itu ulama berbeza pandangan, dan kita pun pegang pandangan yang mengharuskan, fadailul amal ataupun amalan-amalan sunat-sunat yang fadilat ni bolehlah. Ulama tu pun sebagai ulama kata kena tengok dulu hadis yang sahih, baru pergi kepada hadis-hadis yang lemah ni. Tapi sebagai ulama kata tak apa, hadis yang lemah ni pun tak ada masalah untuk diamalkan untuk fadailul amal. Itu fadailul amal. Untuk perkara ghaib tuan-tuan tak boleh pakai itu, pasal perkara ghaib ni sumbernya mesti sahih, qat'iyatud dilalah. Itu dalam ilmu usul fiqh istilahnya qat'iyatud dilalah. Makna dalil ataupun sumber itu mesti muktamad, mesti muktamad. Dia tak boleh agak-agak, zanniyatud dilalah tak boleh pakai. Tapi kadang-kadang kita ni itulah masalah tuan-tuan. Bukan tuan-tuan masalah tuan-tuan ceramah, tuan-tuan suka repost orang mesej, lebih lagi makcik-makcik sebelah ni, marah makcik sebelah ni ya, tapi betul, semua nak di copy paste. Benda-benda yang berkait dengan sam'iyat, benda-benda yang berkait dengan ghaibiat, benda kita tak nampak,
Tadi ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, ada satu ustaz ni, dia kata dia nampak jin kat saya. Yang tanya ni saya kenal lah, orangnya memang bukan jin je, orang pun suka. Jadi ustaz tu kata, saya nampak ada jin dekat awak, kena berubat. Dia tanya saya, dia kata, macam mana pandangan ustaz? Saya kata, pening betul ustaz ni. Dia kata, seingat saya lah, yang saya pernah lah belajar ni, belajar je lah, jangan tuan-tuan tak ada kerja pula cik saya, belajar saja, tapi saya bukan praktis tadi. Saya pernah dulu bersama almarhum Tunggu Datuk Ismail Kamus, belajar dengan beliau. Jin ni orang tak boleh tengok, tak boleh, ya. Tunggu Datuk Arundin almarhum pun sama juga sebut, tak ada istilah masuk dalam botol pergi baling ke mana ke, tak ada. Dalam perubatan Islam tak ada. Ustaz Fauzi Musafa, masih lagi saya pengusi Persatuan Perubatan Islam ni, dia bagi tahu pun dia yang sama. Tapi kadang-kadang kita ni mengarut pun ada juga. Bagus lagi tak siang tadi, dia kata, macam mana Ustaz? Saya tanya, puan rasa sakit ke tidak? Dia kata, saya tak rasa apa-apa, tapi cuma Ustaz tu kata dia nampak jin kat saya. Saya takut dia yang masuk jin. Ini masalah kadang-kadang kita. Istilah ustaz ni istilah lah, istilahi, Allahu'alam. Saya pun tak kenal ustaz tu yang disebut nama tu, dan bukan yang biasa kita dengar lah dalam ilmu perubatan Islam. Tapi maknanya ini kadang-kadang masalah kita. Benda gaib ni tuan-tuan, kita kena ada sandaran. Yelah, jin tu sebagian benda gaib. Sama juga orang tengok malaikat turun ke Kaabah. Orang kita ni, saya ingat tak, masuk Ramadan tak lama masuk, keluar lah tu. Ada dapat je? Ada kan? Ke sama-sama tukang viral? Mengarut sungguh kita. Ialah tidak mustahil. Kita kata tidak mustahil, tapi bertenanglah. Jangan gunakan kaedah tidak mustahil tu, maka kita generalisekan dia. Cakap putih tu, main kita umumkan dia, tak boleh lah. Atau perkara-perkara sam'iyat, perkara ghaibiat ni mesti bersandarkan kepada sumber dalil yang muktamad. Mana sepakat ulama. Tu konsepnya. Tu kena jelas. Ya. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang ketiga ni bahawa orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Kita sebut dah tadi, perkara yang gaib itu ialah apa sahaja yang kita imani dengan dalil ataupun sumber yang muktamad. Baik, ayat ini memulakan dengan alam gaib kerana perkara inilah masalah yang paling besar. Oleh kerana itu, orang yang ingkar tidak akan sekali ingkar melainkan mereka mengingkari kewujudan alam gaib. Orang tak percaya pada Allah Ta'ala. Ada Allah memang itu termasuk perkara gaib, kita tak boleh tengok. Itu adalah sebesar-besar nikmat ahli syurga nanti. Dan tak payahlah nak apa, dia panggil apa, apa dia panggil istilahnya, feeling sangat lah, ya, payah nak nyebutnya. Masuk syurga dululah, ya, masuk syurga. Ada orang sibuk tanya, Ustaz, betul ke kita boleh tengok wajah Allah nanti? Kan dia punya tanya tu confident. Saya tanya dia balik, syurga masuk ke tidak? Itulah masalah juga tadi. Masuk syurga dulu lah, besok kita tanyakan dia. Saya kadang-kadang kita ni tuan-tuan, satu masalah orang kita dia suka yang pelik-pelik. Pelik dia suka. Tuan-tuan tengok kalau video-video yang pelik-pelik, suka kan, yang mengarut, cakap pasal benda yang antara ya dengan tidak, tu video tu ramai. Cuba kita cakap solat itu wajib, 5 orang tengok, tu pun dia musi surau tu. Betul yang tukang buat video, jemaah pun tak tengok. Tapi kalau cerita kerasnya Madrasah Al-Ikhwan, tu mula ramai tu yang menengok. Orang kita suka begitu, kenapa dia tengok kan. Kadang ada dulu, saya tak tahu lah ada lagi ke tidak, kadang bila rajin balik kuliah tu, kadang belum nak tidur buka Facebook dulu.
Dipanggil apa? Paranormal. Paranormal ada satu lagi istilah kot. Paranormal lah, payah noh. Maksudnya kerja cari hantu. Ramai yang menengok. Saya terfikir, agaknya kalau aku start kuliah waktu ini, ada tak yang menengok? Right? Orang kita ni itulah dia suka. Jadi tabiat orang kita. Walhal sebesar-besar perkara gaib yang kita kena imani adalah soal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang tak rasa. Kan? Apa Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Jibril AS ketika mana ditanya wa mal ihsan, apa dia ihsan wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Maknanya konsep pengibadatan kita kepada Allah Ta'ala itu kita rasa seolah-olah. Tapi Nabi sebut fa illam takun tara, kalau kau tidak melihat, memang takkan dapat lihat, maka ketahuilah fa innahu yarak, dia sentiasa melihat. Ini kan perkara gaib. Saya ada sekali saya sebut dalam dulu polis Gajin, dia buat program integriti. Ada polis ni, jadi biasa dah pencen tak ngaku jadi polis. Marah orang pencen polis, jangan marah tuan-tuan ni. Saya sebut, kita sebut apa nama ni, apa dia ada lambang tu kan, apa benda tu, saya apa ada dia punya lambang integriti tu, dia ada dia punya kempen, dia punya apa, macam badge tu dia pakai. Apa benda ayat dia, saya tak ingat lah situ. Saya kata sebenarnya tak payah pakai tu, tulis je anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Dia masalahnya bukan pakai badge tu, pasal dia tak rasa Allah menengok dia tu. Kalau dia rasa Allah menengok, dia takkan ambil rasuah tu. Pasal Nabi sebut dah ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang bagi, orang ambil, dua-dua dalam neraka. Nah ni dengar ni live. Entah punya live juga banyak betul, entah punya kamera berapa ni, 3. Dengar kata kerajaan akan ambil royalty daripada rakaman kuliah. Saya tu sebut tuan-tuan, bukan soal orang minta, dia kata saya tak bagi, dia minta. Tak, yang memberi, yang meminta, dua-dua dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sebab tu kalau tak ada orang yang memberi, tak ada orang akan minta. Tak ada orang minta, tak ada orang beri, dua-dua dia tak ada satu pihak. Kita tak boleh kata dia saja minta, tak. Sebab tu bila orang kata polis ni, dia kata ni cerita pasal polis lah, polis jangan tangkap saya kalau ada polis ni, kata polis ni begini. Saya kata bukan soal polis saja, masyarakat pun masalah. Kalau betul orang tu minta, kau tak boleh bagi. Tapi pasal kita kan nak settle tepi kan, cik kalau settle sini RM10, kalau di pejabat RM50, boleh lah sinilah, kata dia. Maknanya kita pun bermasalah. Jangan salahkan orang yang minta tu saja, yang memberi tu. Sebab dalam agama konsep dia begitu, dia dipanggil istilahnya apa? Apa ke benda payah menurut ceramah ni, kata. Dia panggil istilahnya sadduz zari'ah, dia menutup ruang-ruang yang boleh merosakkan. Dalam agama macam itu. Dia bukan soal kita marah orang, mengarut dia orang ni dating dekat taman. Dah tu apa sadduz zari'ahnya pada taman tu? Sadduz zari'ah, sad tu maksudnya kita tutup. Zari'ah tu maknanya ruang-ruang yang boleh merosakkan tu. Maknanya jalan yang nak pergi. Macam contoh Allah sebut fala taqrabuz zina, jangan hampiri. So hampir itu, menghampiri itulah sebenarnya jalan kepada zina. Kerana jarang orang zina jarak jauh. Tuan-tuan faham ke tidak? Saya tak ada. Zina ni mesti dia bila dia dekat. Itu konsep dia. Jadi sebab itu Allah sebut jalan itu mesti tutup. Ini asas kepada kaedah ini, kata para ulama. Maka kena tutup. Sadduz zari'ah, mana jalan yang boleh merosakkan. Sama lah macam tuan-tuan ni.
kan, yang kita jarak-jarak sebagai ini dipanggil ruang untuk menutup. Pasal degil juga tutup dengan 10,000, kan tutup betul. Jadi itu konsep dia. Tuan-tuan kena ingat, dalam agama memang ada konsep tu. Dia panggil mencegah. Ya, apa orang putih cakap? Prudential. Prevention better than cure. Hari ni hari Rabu susah sikit cakap orang putih. Lepas tu agama ajar kita begitu. Dia mesti buat prevention tu dulu. Itu konsep dia. Tapi kadang-kadang baiklah. Ini konsep ghaib, alam ghaib ni tuan-tuan. Tak payah ni. Orang kita ni yalah, semoga Allah Ta'ala bagi hidayah pada beliau. Kita tengok ada dekat dalam video-video ada orang, yalah, orang bercakap, saya pun mudah-mudahan dia dah berubah. Kita nak bercakap pun tak sesuai juga, kan? Ada tuan-tuan tengok kan, dengan dia punya apa nama, penampilannya, tapi bercerita soal alam ghaib. Saya cuba banyak kali dengar, saya pun mabuk. Saya kata macam manalah orang yang memang tak ada asas mendengar. Bukan mabuk lagi dah, saya ketum terus. Sungguh tuan-tuan, saya dengar dia dah bercerita, berpusing-pusing dia punya teori itu. Maknanya dia khayali tu kuat sangat. Ini orang, tapi orang kita dia suka benda-benda macam tu, dia suka. Dia tu kalau kuliah Ustaz, kalau nak ramai orang datang, cerita benda yang khayali sikit kan, alam ghaib, alam mistik tu orang suka. Kalau cerita yang biasa-biasa ni orang tak berapa nak minat kan, orang tak minat. Bayarlah zakat, tak minat. Bayar zakat je, kata dia, bayar Ustaz zakat kaya itu. Tapi kalau sebenarnya Dajjal telah timbul di Pasar Borong Selayang, ramai orang datang. Cuba tajuk tu besok. Kan? Ini mesti orang kita dia suka begitu. Dia faham ghaib tu itu je, Dajjal je. Dia dah kejar Dajjal tu. Di mana Dajjal? Dia tak tahu Nabi suruh bila Dajjal datang kau lari. Bukan kau pergi kejar Dajjal. Ni tak langsung tertubuhlah sekuat penjejak Dajjal. Gila babi kita ni tuan-tuan. Nabi kata kalau Dajjal ada, tutup pintu. Nak gambarkan, kata para ulama, kau jangan sampai bertembung. Kerana kalau kau bertembung dengan dia, nescaya kau akan ikut dia. Sampailah satu tahap di Madinah, kata Nabi SAW, hadis saya tuan-tuan ni, Nabi di Madinah keluar seorang lelaki yang kuat iman, tapi dia dibunuh oleh Dajjal. Aku ni Tuhan kau? Tak. Kau bukan Tuhan, kau Dajjal. Dibunuhnya lelaki ni, kemudian dihidupkan balik. Aku Tuhan kau? Tak. Bahkan kau Dajjal, kata. Tapi pasal Nabi sebut, dia bunuh sekali dia boleh mati, kali kedua dia tak mati lah. Dah tak lut dah Dajjal buat. Itu orang yang kuat dia punya keimanan. Kalau standard kita dia sebab boleh lah, not bad lah. Tengok orang-orang mesti yang istiqamah lah, tengok kenal perasan muka, nama tak ingat. Tapi maknanya itu pun Nabi SAW sebut tutup pintu, maknanya berlindung. Tapi kita sekarang ni tang itu yang suka. Benda yang bersifat ghaibiah ni banyak tuan-tuan, luas. Ya, tapi itulah azab kubur. Itu dia suka tu. Cerita sikit azab kubur, kata dia. Ialah bagus, itu sebagai untuk mauizah atau sebagai peringatan untuk kita. Tapi jangan lupa dalam hidup kita pun ada alam ghaib tu, perkara ghaib yang mesti kita imani. Itu yang macam mana kita sibuk tentang besok alam kubur dan sebagainya, tapi dalam kehidupan ghaib kita, dalam kehidupan kita tak beriman dengan alam ghaib. Soal kita berwasap, soal kita menyampaikan, soal kita bekerja, amanah kita, macam-macam. Itu tak ada alam ghaib di situ. Itu masalah tu. Sekian dimaklumkan. 10 minit lagi. Mana tadi? Hilang pula lah. Marah ni. Jarang-jarang datang dia marah sekali. Kemudian Allah sebut wa yuqimunas salah.
dan orang yang mendirikan solat. Ya. Dia kata bahawa semasa Allah menyatakan orang yang beriman, Allah menyatakan bahawa mereka adalah orang yang menunaikan solat. Ya. Dah azan tak? Dah azan? Belum? Sikit lagi. Kalau azan berhenti dulu, bagi tahu. Kita boleh azan dulu, lepas tu kita sambung balik 10 minit, lepas tu kita balik lah. Misalnya ada orang nak solat isyak dan tengok tak habis-habis ceramah, jadi dia start motor balik pula. Tak apa, ceramah tuan-tuan kan koman-koman punya masjid ni, surau ni tuan-tuan, surau walaupun saya hampir tak ingat surau ni kat mana tadi sebenarnya. Sungguh saya duk bayang, handphone dah lah tertinggal pula. Saya kata kat mana surau ni, saya agak-agak dah tahulah kawasan ni, jalan masuknya tu tak ingat. Tapi bila saya lalu bangunan rumah kedai tadi tu, atas tu ada kedai tom yam, selalu kita lepak dulu kan. Dulu apa? Sheila Rosli punya apa? Dulu kan? Bukan? Saudara ke bapak ke apa? Dulu lah. Bapak ni. Ingat lagi tu man. Zaman kaki menterdarah dulu lah tuan-tuan ya. Allahu Akbar. So itu tuan-tuan, azan lah. Kita berhenti azan lah, sambung lagi lepas ni. Nyai minum ke? Takut akuarium ni. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka wasallam. Allahumma rabb hazil ta'am hasan bil qaimat sayyidina Muhammad al-Rasul syaraf alaihi ta'ala. Innaka la tukhlif. Sambung sikit dulu. Allah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim wa yuqimuna salat. Selepas daripada beriman kepada perkara ghaib ialah orang yang mendirikan solat. Kata pengarang kitab ini ada dua keadaan bila disebutkan tentang mendirikan solat. Orang munafik disebut sebagai melakukan solat. Orang yang benar-benar beriman disebut menunaikan solat. Dia ada beza di antara melakukan dan menunaikan. Sebab itu disebut orang yang melakukan solat dan belum menunaikannya, solat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Simple. Dia panggil mafhum mukhalafah ataupun reverse psychology ke. Itulah maknanya kalau kita faham terbalik. Dia sebut kalau kita masih lagi belum dapat mencegah kemungkaran, maksudnya solat kita tu belum boleh mencegah kemungkaran, ketahuilah kita bahawa kita belum lagi sampai kepada menunaikan solat. Tuan-tuan, kemungkaran jangan ingat dating saja. Ya, dia tua macam ni dating apa ke benda ni? Kan? Tak. Kemungkaran ni semua yang bertentangan dengan syarak. Apa saja. Kadang kalau peringkat-peringkat tuan-tuan ni banyaknya berkait dengan isu harta. Isu harta. Kan? Kadang-kadang patut kita berkompromi untuk nak selesaikan masalah pusaka. Kita sengaja menyusahkan sampai orang tak boleh dapat pusaka kerana kita. Tu antara contoh biasanya libat orang tu. Kalau muda macam saya ni, muda benar rasanya, ataupun macam orang muda-muda ni biasanya harta pun tak ada lagi, kan? Apa nak kata. Kalau orang tua ni kadang dia berkait dengan soal harta. Kadang-kadang rumah kita duduk rupanya makan tanah orang. Itu benda-benda maknanya solat kita belum sampai kepada menunaikan. Itu simple je untuk kita nak faham di mana level kita. Jadi bukan soal kita solat ni dahi hitam ke tidak. Ada orang memang ditekan dahi ni, kan? Dia tengok orang lain dahi hitam, aku tak hitam, dia tekan. Tapi tengoklah kita punya kapet ni komen tebal. Corak bunga bukan hitam, saya rasa berbunga dahi. Bukan itu pertimbangan dia. Simple je. Faham makcik? Oh makcik, faham ke tidak? Tu. Kadang kita mak-mak ni raya je sibuk, anak-anak jadi kelahi pasal mak-mak ni. Pasal apa? Sibuk pasal balik kampung. Itu je kerja. Macam mana mak ni asal raya je kau tak ada kat mak. Dah tu yang pergi kahwinkan dia dulu buat apa? Simpan je lah dia kat rumah. Tiap-tiap tahun tengok dia. Sibuk kahwinkan dia. Dah kahwin sibuk pula marah tak balik sebagainya. Dia ada lelaki, biarlah dia nak ke mana. Kan? Faham makcik? Oh makcik, marah mamak sebelah tu. Dah, ini kadang-kadang tuan-tuan benda sama itu je. Kan? Kita ni kalau lagi-lagi kalau peringkat orang surau, orang masjid ni tuan benda lagi. Saya rasa muka-muka tuan-tuan ni jarang nampak wanted dekat balai polis. Kan? Merompak ke apa, tak ada. InsyaAllah lah. Jarang lah tuan-tuan ni. Muka masjid surau ni jarang lah. Tapi rasanya itulah isu ni. Kan? Orang mengadu Ustaz, macam mana orang masjid Ustaz? Dia parking kereta depan rumah saya kadang nak keluar jadi susah. Kadang bila tegur dia marahnya kita. Itu maknanya orang tu tak mendirikan solat lagi. Itu je. Itu je tuan-tuan. Saya mening kepala. Benda kita benda itu je. Bukan ada benda apa pun. Benda tu je masalah kita. Kan? Sisa makanan kita tu tak di apa? Tak di ikatnya betul-betul. Anjing bongkar, lepas tu bersepah depan rumah orang, kita buat dek je. Buat tengok pula, macam tak tahu kepala ikan tu siapa punya. Takkanlah tak kenal. Tapi itulah simple, benda-benda itulah yang berlaku. Jadi benda-benda ni menggambarkan itu termasuk mungkar tu. Mungkar itu menunjukkan bahawa solat kita belum sampai mendirikan. Ya, memang awal waktu, betul. Kadang-kadang belum sempat Bilal bangun lagi, kita dah bangun dulu. Bilal ni tak azan-azan lagi, kata dia. Dia ingat asal dia bangun je azan, asal dia bangun aja azan. Sampai macam itu. Tapi maknanya solat itu walaupun didirikan begitu, dia belum sampai kepada tahap mencegah. Kita simple, dia nak tahu dia kualiti solat tu, itulah dia. Itulah yang berlaku pada Sayyidina Umar Ibn Khattab, Umar Abdul Aziz. Kan kisah dia masyhur kan, bila anak dia datang sehingga kan Umar Abdul Aziz dikatakan khalifah yang kelima. Kita kan 4 je kan, kelima. Tuan-tuan dah tak ingat dah maklum lah. 2 tahun tak ada al-khalifatul awal amirul mu'minin, tak ada kan 2 tahun ni. Kat rumah memang tak baca lah kan? Assalamualaikum sebab dia baca dia jawab, dia baca dia jawab.
Saya tu dia, pasal dia dapat mencegah daripada mungkar tu. Bila anak dia datang kan, ni urusan apa kau datang? Kalau bukan urusan negara, tutup lampu. Sampai macam itu. Itu bagaimana solat itu didirikan. Allah, jauh lagi kita lah tuan. Sama je ya. Kita cubalah. Cuba ya, terus hidup lagi kan. Tuan-tuan ni tanya hidup lagi pun tak confident. Itu dua ya, mendirikan solat. Dan yang ketiga Allah sebut walladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sikit lagi nak habis dah ya. Contoh bukan ada buku pun, saya seorang je. Kalau saya kata habis-habislah. Dan orang yang membelanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, maksudnya bahawa mereka menafkahkan sebagai rezeki yang telah kami kurniakan. Sebab itu menafkahkan ni dua, satu yang wajib, satu yang sunat ya. Sedekah wajib, sebab itu zakat juga dipanggil sedekah ya. Istilah zakat lah, tapi juga diistilahkan sebagai sedekah, tapi dipanggil sedekah wajibah ataupun sedekah yang wajib. Sedekah sunat itu yang ikut sukati tuan-tuan, betul tak? Tabung lalu sukati kita, nak letak tak letak sudah. Sukati kita RM5 ke RM1, biasanya RM1 ya, itu sukati dipanggil. Itu sunat. Tapi zakat tak boleh suka-sukati. Nak bagi pada siapa pun tak boleh suka-sukati. Saya ada orang tanya baru ni, masa PKP ni biasa tak? Dia kata ada seorang adik-beradik saya masukkan zakat, duit zakat dalam akaun saya RM1,000 kata dia. Dan dia bagi tahu dia ada bagi sikit zakat. Dia boleh tak saya ambil Ustaz? Saya kata pertama, akak ni orang susah ke tidak? Asnaf ke bukan? Dia kata kalau ikut saya bukan asnaf lah, tapi kalau ikut susah macam susah je rasanya. Dia tak jadi gitu kan? Kalau kira macam itu warga kita tuan ya. Kita nak pergi makan lepas ni kalau tak bawa duit pun rasa susah juga rasanya ya? Takkan kira-kira boleh dapat zakat pula lepas tu. Dia kata habis macam mana Ustaz? Dia kata pulang balik, tapi saya takut kakak saya kecil hati. Saya kata pertama, kalau kita tak pulangkan, kita berdosa makan harta asnaf. So itu hak orang, bukan kita punya. Satu. Yang kedua, kalau kakak kita tu tak kita pulangkan balik, tidak sah zakat dia, kerana ketika dia memberi, dia tidak beri itu kepada asnaf dia. Tuan-tuan faham ke tidak? Dia keluar zakat pada masjid, saya bayar zakat saya, masuk tabung surau, mana boleh. Dan tabung surau tu pula ada khusus pula tu, anak-anak yatim. Sejak bila anak yatim jadi asnaf? Kalau untuk surau itu boleh masuk dalam bahagian fisabilillah itu. Tapi ini memang ada di surau kadang-kadang dia tuliskan anak yatim. Anak yatim bukan zakat tuan-tuan, tak boleh. Jangan tuan-tuan ingat anak yatim semua susah. Ada anak yatim millionaire daripada tuan-tuan. So itu anak yatim tidak masuk, kecuali anak yatim tu ialah pakai miskin, tapi tak panggil anak yatim lah, dia asnaf pakai miskin. Tidak ada asnaf anak yatim. Sebab tu saya kata kena pulang balik. Kalau tidak sah zakat yang dikeluarkan dan dia dikira belum keluarkan zakat. Itu kena hati-hati. Ni tak lama nak Ramadan ni banyak lah orang keluar zakat tak tentu ahli ya? Maknanya tak tentu ahli tu pasal dia tidak hati-hati dengan penerima zakat tersebut. Itu maksudnya. 3 golongan orang yang menginfakkan harta. Pertama, orang yang menginfakkan kerana riak. Tu. Kadang ada orang begitu. Dia nunjuk. Surat khabar. Panggil surat khabar. Saya dengan ini menyerahkan panggil apa? Cek apa dia tu panggil apa? Mock check. Mock. Menyerahkan mock check. Silakan. 4 orang kan mock check. Berjumlah RM10. Sakit hati. 4 orang angkat RM10 nak menunjuk saja. Lepas tu saya sebut lah tuan-tuan cabaran kita zaman ini. Kalau tuan-tuan perasan lah, nak habis tuan-tuan yang datang nak solat isyak, nak habis dah, saya buat pengumuman. Sikit. Cabaran kita zaman ni bukan soal ibadah. Cabaran kita zaman ni menjaga ibadah. Setuju tak? Berapa ramai orang sekarang orang tahu dia bangun qiyamul lail? Tuan-tuan faham ke tidak?
Berapa ramai orang sekarang, orang tahu dia bangun qiyamul lail. Bukan tahu bangun qiyamul lail, orang tahu berapa rakaat dia qiyamul lail. Alhamdulillah, selesai 14 rakaat qiyamul lail malam ni, kata dia. Sahabat-sahabat bangunlah. Kan, dalam grup WhatsApp. Sahabat-sahabat baca, besok pagi pukul 8.30. Dia seorang je yang bangun pukul 3 tu. Apa tujuan kita? Ada orang kata, Ustaz, tak nak mengajak orang lain. Nak ajak, telefonlah kawan tu. Kalau hantar WhatsApp, bukannya dia bangun. Besok dia baca, tengok Allah Kak Kia hari-hari 3.30. Kan? Kadang kita update Facebook pukul 3.30 tu update Facebook. Ya Allah, kutuluskan hatimu kepadamu. Feeling blessed. Dia tulis dekat atas tu 4H. Maknanya apa? 4 jam lepas. Sekarang pukul apa? Pukul 7. Kita baca. Pukul 3 dia bangun. Bahaya kita hari ni. Tuan-tuan perasan tak Ustaz? Sebab tu pesankan. Oh makcik, di kadang grup perempuan ni, saya kadang ada orang invite masuk grup muslimat, tak ada kerja. Dia agaknya dia salah set nama kan, dia terletak ustazah, ustaz jadi ustazah, ni invite ni masuk. Pukul 3 pagi sibuk, bangunlah kata dia. Saya kata, kalau kau nak suruh bangun, telefonlah. Tunggu tuan-tuan, hati-hati kita. Pertama, yang infakkan riak. Orang ni di akhirat kelak tidak akan dapat pahala dan manfaat, bahkan termasuk orang pertama sekali masuk dan dibakar dalam api neraka. Ada kan hadis tu kan? 3 golongan yang mula-mula sekali besok kena campak. Yang baca Quran pasal orang nak tahu dia pandai mengaji. Cerita mengaji ni baru ni sibuk pula dalam Facebook. Orang pergi marah di masjid sebab pasang mengaji kuat. Saya tak nak komen apa-apa lah, tapi saya cuma nak komen orang yang komen ni. Faham tak? Itu saya tak komen. Itu pandai dia lah. Saya nak komen orang yang komen di bawah tu. Dia duk berkelahi, berhujah orang ni, berhujah tu, orang berhujah ni. Apa kita pening-pening kepala? Dia benda-benda ni tuan-tuan, kita pergi kepada pokok hukum dia dulu. Benda tu sunat, harus, wajib, makruh, sunat. Apa lagi? Sunat, sunat, wajib, harus, makruh, haram ataupun haram jadah. Itu yang tambah yang ke-6. Itu je. Apa hukum dia? Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan ni macam confused je, kenapa? Itu simple je. Apa hukum dia? Tuan-tuan pun mabuk tu. Sunat ke, haram ke, makruh ke, pergi kepada situ dulu. Kalau benda itu sunat misalnya, maka mengganggu orang hukumnya. Tuan-tuan ni apa hal? Dah ada polis ke? Tuan-tuan, kalau benda itu sunat, mengganggu orang hukumnya apa? Tuan-tuan baca Quran seorang-seorang, orang kat belakang sembahyang, mengganggu orang sembahyang, haram kita baca Quran tadi tu. Bukanlah baca Quran tu hukumnya haram, tapi membaca dengan kuat itu hukum haram, maka membaca itu dilarang. Melainkan kita rendahkan bacaan kita, suara. Sebab memang ganggu, tasywish. Satu, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi, dalam bab solat berjemaah, apa kata imam, pengarang kitab Bahrul Mazi, dia kata ada orang membaca secara perlahan dan kuat, tahu, sekejap perlahan, sekejap kuat, tahu. Itu biasa kata Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya tu panjat orang sebelah. Tuan-tuan, tasywish tu baca jilid 2 tu baca. Tapi tuan-tuan tak baca, sebutlah jilid berapa pun. Itu tasywish, gangguan. Sungguh, saya pernah sekali, banyak kali saya ulang, saya solat dekat RNR. Masa kita masuk tu, kita tengok ni ada harapan ni nak berjemaah, tapi bila kita tengah wuduk, tengok dia dah duduk tawarruk, tahulah kita di dalam tahiyat akhir. Jadi kalau kita buru-buru pun tak seronok sembahyang. Jadi saya dah niat lah,
Tak apalah, sembahyang sendirilah. Dan dia dah tawaruk dah tu. Sebab kita ambil uduk, dia tawaruk dah. Maknanya kejap lagi kita berkejut-kejut, kita tertungging, dia pun dah habis sembahyang lagi, tak ada faedah. Jadi pun tak apalah, saya pun tak ada nak kerja. Habis uduk, saya pun tengok nak pergi salam ni, saya pun terus. Rupa dia tak habis-habis lagi dia punya tahiyat. Kita baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira, dia masih at-tahiyatul. Lah kali kita baca Fatihah masuk tahiyat tu. Wa ana minal muslimin. Auzubillah. At-tahiyatul mubarakatuh. Habis aku baca tahiyat pula. Itu taswish tu. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan saya pesan dengan kita ni, bertenang-tenang. Dia didengar telinga sendiri, bukan telinga orang. Faham tak tuan-tuan? Baca tu dia mesti didengar, tapi telinga sendiri bagi normal punya telinga. Pekak tak masuk. Dah sungguh payah ni kena 10,000 ni kan ni. Yang kedua, orang yang mana tadi? Betul tu. Yang kedua, orang yang mengeluarkan infak kerana malu. Ada juga. Tuan-tuan, saya sebenarnya hari ni ada, kita nak buat kutipan sikit. Saya mohon seorang RM1 lah. Boleh? Boleh? Minta seorang apa ni? Kumpul. Tak, ini contoh, bukan betul-betul. Jadi orang pun bangun. Sampai kada, alamak, aku nak bagi ke tak bagi tak. Ini yang dipanggil infak kerana malu. Orang ikhwan ni dia canggih tuan. Saya merosak ikhwan ni pula. Ikhwan ni dia canggih. Dan saya tahu daripada dulu lagi. Dia sini memang subhanallah. Sebab itu saya bila Haji Maknoh mesej tu, saya kata jadi. Dia bagi tarikh panjang, saya kata tak usah panjang. Sekarang tu sebab dah beberapa kali cancel lah. Lama lagi besok MCO lagi. Bila nak datang ni. Tu. Saya tu malu. Itu tak ada faedah. Yang ketiga, yang mengeluarkan infak kerana misi, niat dan keikhlasan. Ini bagus. Saya share lah tuan-tuan ni. Ini saya tumpang seronok lah. Sebab memang ada orang yang macam ni. Saya dalam kuliah-kuliah saya, masa saya ingat dalam 3 tahun 3 tahun 4 tahun sudah rasanya masuk Al-Falah sana, kita bantu seorang daripada sahabat kita, anak dia buat medik. Sekarang dia jadi doktor dah. Dia jadi tugas dah tuan-tuan. Sebab dia patutnya pergi dapat GPA, tapi takdirnya ketika dia pergi tu memang dia tak dapat lah. Sebab dia ada limited kan, dia punya kota. Tapi dia kata kalau pergi sana bagus dapat. Dan dia dapat, sejak daripada masuk dia dapat top 10 di University Jordan, Just University Jordan, apa ke benda lah, lupa saya, of Science dan Technology University, balon je lah di Jordan. Dia top 10 tiap tahun, kata saya, tiap tahun, tiap semester, tiap tahun. Hebat. Tapi tak dapat. Mak dia bagi tahu, saya dah habis, orang Penang, saya dah habis 100,000 dah Ustaz, habis semua, kata dia. Tak apa, tak boleh, besok bawa balik lah, kata. Kata jangan kak, jangan. Kebetulan jemaah haji saya dulu kenal suaminya, orangnya semangat, suka pada agama, pencen askar, pencen ni lah, pencen muda-muda dulu. Jadi saya kata tak apa bang, saya cubalah. Subhanallah tuan-tuan, sampai habis dia. Itu medik bukan murah nak buat. Bukan duit saya pun tak ada, saya hanya melorongkan saja. Saya masuk adalu al-khair. Kalau masuk syurga masuk tang ekor je. Ngekor juga, tukang tunjuk kata. So tukang tunjuk tu yang belakang sekali. Sebab dia tak bayar. Yang bayar orang depan. Tu tuan-tuan, sampai katam pula, sampai habis. Grab balik sekarang tugas saya tak silap di Penang, di hospital Penang. Bayangkan tuan-tuan, setiap kali dia bantu orang sakit, dia mudahkan urusan orang, siapa dapat pahala? Ini dipanggil yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya ni ada misi dia, ada niat. Ni golongan yang Allah akan beri pahala yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah yang mendapat petunjuk Tuhannya. Ngampu 9 tuan-tuan ya, alhamdulillah. Walaupun 8.45, tapi memang betul niat tadi berhenti 8.45. Biasalah kapal terbang landing kan dia pelan-pelan, mana ada turun landing sampai dalam bangunan.
Ada. Tuan-tuan, kita akan turun sekarang, turun dalam bangunan. Tak ada, tu terempas dia panggil. Dia landing pelan-pelan 15 minit baru sampai dalam bangunan. Itu. Jadi itulah yang kita kongsikan tuan-tuan pada malam ni. Terima kasih banyak sekali lagi pada tuan-tuan dan juga seluruh warga Madrasah Al-Ikhwan di Sebakti ni. Alhamdulillah, seronok dapat sampai sini tuan-tuan ni. Saya rasa ni antara surau yang mula-mula jemput saya. Masa tu tak keluar TV lagi, tak keluar. Tuan-tuan pun dengar nama saya pun hampir nak keluar daripada surau situ kan. Saya ni ustaz daripada Indonesia mana ni, kata dia. Mesti itulah kan, situ. Betul ya, itu ni yang mula-mula dulu ni. Inilah antaranya surau Al-Ikhwan. Kemudian di Selayang, sebab saya duduk di Selayang masa tu kan. Saya rasa berapa 2-3 waktu juga sini, 2-3 jadual juga. Masa itu zaman satu masjid 6 jadual, 8 jadual, semua ke dia je. Sebab tak ada masjid lain nak jemput, dia je. Masa itulah kan. Jadi alhamdulillah, seronok. Saya ada sebahagian pun saya tengok masih ada sini, ada yang dah pindah pun rasa. Yang Muar tu siapa nama ya? Ada yang pindah ke Muar, tak siap saya. Saya pun ingat nama tak dah napal tuan. Haji Makno je pasal dia rajin belanja saya, tuan-tuan pasal kedekut. Marah tuan-tuan. Saya minta maaf lah, gurau je ya. Apa pun, ala kulli hal, kita jumpa lagi insyaAllah pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya tak tahulah ada ke tidak lagi. Tadi saya ada bawa sikit buah tangan lah tuan-tuan ni. Ada nasi lemak sikit saya bawa tu saja, seronok. Bawa sikit untuk tuan-tuan. Tapi saya tengok ramailah pula. Saya tak tahu cukup ke tidak. Pasal Haji Mano kata tak ada orang kan? Jadi saya bawa cukup-cukup je lah. Jadi kalau tak dapat tu minta maaf banyak lah tuan-tuan ni. Sikit. Saya alhamdulillah sekarang ni ada buat kedai makan sikit. Jadi tadi saya bagi tahu dengan dapur tadi, buat lah kata, saya nak ada kuliah maghrib ni, kebetulan tempat ni ni dah macam keluarga saya juga saya rasa. Jadi dah saya bawa sikit, tapi tak banyak. Saya minta maaf banyak lah kalau tak dapat ni. Ala kuliah insyaAllah jumpa lagi. Cuma sikit je saya nak wawarkan tuan-tuan. Ada kurma pada saya. Alhamdulillah tahun ni kita dapat bawa ya. Saya sebenarnya kalau sebelum ni tiap-tiap bulan, hampir tiap minggu ada kurma di pejabat. Walaupun pejabat saya pejabat umrah, tapi ada cila di belakang pejabat tu memang saya simpan, sebab kita bawa kurma daripada Awali itulah Aliyah tu ni. Awali ni kawasan dekat Kubak tu dia panggil Awali. Itu dia panggil kurma Aliyah ya. Tentu orang kita ni bila beli kurma dia tanya ni grade apa, jumbo ke, AA ke, premium ke. Orang kita ni bukan je ya. Orang makan kurma ajwa ni tuan-tuan, kita tanya bukan AA ke 4A 5A, itu bateri ya. Kita tanya sama ada dia betul-betul daripada kawasan Awali tu ataupun kawasan Tanah Haram Madinah atau bukan. Itu sebenarnya yang ditanya dulu. Jangan sibuk ditanya jambu ke tidak. Itu kalau tuan-tuan nak makan majdul ke madjul aja, madjul madjul ke Yusuf Tayyub ke, itu tak apalah tuan-tuan tanya gitu. Sebab itu bukan kurma yang Nabi SAW sebut. Saya ajarkan tuan-tuan, lepas pada ni kalau nak beli tu, berhentilah tanya ni AA ke premium ke apa. Baik tuan-tuan pergi tu beli bateri apa nama tu yang boleh panjang-panjang tu tangan tu tu kan. Tak, saya nak ajarkan itu je. Yang kedua saya ajarkan, bila makan kurma tak kiralah namanya kurma ajwa, basuh dulu. Sebab pengalaman saya, sebab saya kalau jemaah umrah saya memang kalau pergi sana biasanya sampai di Madinah kita suruh daftar siapa yang nak beli. Sebab apa? Kita akan telefon dengan kebun yang ada buah. Bukan kebun yang ada kedai. Kebun yang ada buah kita minta supaya dia simpankan untuk kita. Dan saya pernah pergi beberapa kali, saya sendiri yang kutip di kaki Pakistan tu. Pakistan tu pun tak pakai selipar. Ini cerita benar ni ya. Saya dah pernah sebut dulu dalam Facebook dulu. Saya buat live ya. Ada ramai yang komen terperanjat, dah makan kenyang. Memanglah orang kita memang macam tu. Lagi kalau sebut kurma Nabi, bismillah terus sadaqallahul azim je, tak ada, basuh dulu. Sungguh tuan-tuan dia lalu Hulu Kilir tu tak pakai selipar. Dia dekat tempat kurma tu dia pergi jejak apa, injit dia jinjit kaki dia tu pasal nak melangkau ke sana. Lepas tu kurma tu kita kutip. Dia kata kalau kau nak cepat kau kutip sendiri. Bukan kurma tu duduk dalam kotak tu ustaz. Sebab kita beli tu memang masuk plastik biasa je, tak ada kotak-kotak, tak ada apa ya. Bukannya kurma tu dah siap dalam kotak cantik, tak ada. Memang daripada bekas tong dia tu dia ambil daripada kebun, itu dia bawa.
Tu. Jadi tu pengalaman lah. So, saya pesankan basuh. Yang keduanya tanya yang pastikan bahawa dia memang yang original. Itu yang penting. Sebab kita nak baca doa. Macamlah tuan-tuan minum zam-zam. Minum sekali air garam. Apa faedah tuan-tuan baca? Kan? Begitu kan main baca lagi. Baca doa itu doa ini rupanya benda tak betul. Itu susah dia. Itu sekadar lah tuan-tuan ni. Jadi ada pada saya, tapi saya tak bawa lah tuan-tuan ni. Saya ada bawa 1, 2, 3, 4 yang saya bawa. Tak banyak pun. Sebab saya nak wawarkan saya. Kalau setiap bulan insyaAllah ada. Ini tak lama umrah nak mula dah. Ya, pasal kita biasanya setiap bulan ada jemaah, kita ke bawa balik. Biasanya orang nak buat ubat. Ya, kadang-kadang ada orang tak mengandung. Dah buat sana buat sini tak jadi juga. Cubalah makan. Benda tu bukan buat mengandung. Kalau tak kahwin tak mengandung juga. Makan 4 tan pun tak mengandung. Cumanya kita sebagai usaha kita itu saja. Ya, insya-Allah. Okey, itu saja tuan-tuan. Wallahu a'lam. Qul qali hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.